Okey, untuk part 3, dokumen perniagaan. Maksud dokumen perniagaan ialah dokumen bertulis ulus niaga yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pembekal dengan pembeli. Okey, dia juga satu-satunya bukti bertulis yang menunjukkan sesuatu ulus niaga telah berlaku antara dua pihak. Seperti tarikh, email dan butiran ulus niaga tercatat dalam dokumen perniagaan dan diperlukan sebagai rujukan perekodan perakaunan. Dokumen perniagaan perlu disimpan secara sistematik dan teratur kerana kepentingan berikut. Bukti bertulis bahawa satu ulus niaga telah berlaku antara dua pihak. Maklumat seperti tarikh ulus niaga, email, putaran, syarat pembayaran dan diskaun niaga diperlukan untuk tujuan perekodan. Berfungsi sebagai rujukan pada masa hadapan tentang sesuatu ulus niaga. Bahan bukti siasatan polis dan bahan bukti mahkamah jika berlaku sebarang kes penipuan dalam ulus niaga. Bahan bukti bagi taksiran cukai pendapatan. Jadi, mestilah ada keyword bahan bukti. Bukti bertulis ataupun tarikh ulus niaga. Dan rujuk pada masa hadapan, bukti siasatan polis jika berlaku kes penipuan. Bukti taksiran cukai pendapatan. Okey, dokumen sumber kita ada bil tunai, lisik, kelihatan cek, voucher, pembayaran, voucher tunai luncit, slip daftar tunai, slip bank, slip deposit cek, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik, maklumat debit, maklumat kredit, memo, invoice, nota debit, nota kredit, bil bayaran, folio pelanggan. Dokumen perniagaan ada sumber dan bukan sumber. Sumber pula ialah sumber maklumat bagi tujuan perekodan dalam perakaunan. Contohnya invoice, nota debit, kredit, bil tunai lisik rasmi, voucher pembayaran, kelainan cek, slip bank, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik, slip daftar tunai, memo, maklumat debit dan maklumat kredit. Dokumen-dokumen ini mengandungi maklumat ulus niaga yang diperlukan untuk perekodan. Misalnya dalam lisik rasmi, maklumat seperti tarikh, butiran pembayaran, email pembayaran, penerima pembayaran dan pembayar diperlukan oleh pengurus akaun untuk direkodkan dalam buku tunai. Dokumen bukan sumber pula ialah ulus niaga yang akan menjadi rujukan dan telah direkodkan. Contohnya adalah penyata akaun, bank, nota serahan, nota belian, pesanan belian dan sebut harga. Okey, ada dua aliran dokumen pembeli dengan pembekal. Yang pertama adalah secara tunai. Jadi ini adalah pembeli, ini pembekal. Pembeli akan melalui tunai, cek pindahan wang atau kad kredit kepada pembekal jika mereka beli barang melalui cara ini, dan pembekal akan membeli bil tunai kepada pembeli. Okey, yang kedua ialah secara kredit. So, apabila pembeli dia beli barang, pembekal tu akan membeli invoice jika ada kecacatan produk atau terkurang cat akan menserahkan kepada pembeli nota debit atau nota kredit. Then, after melalui cara ini, pembeli akan menggunakan kaedah ini, tunai atau cek atau pindahan wang atau kad kredit kepada pembekal. Lepas tu, pembekal membeli lisik kepada pembeli. Okay, untuk dokumen sumber, bil tunai adalah ulus niaga jualan dan belian dengan menggunakan tunai atau cek. Disediakan dalam dua salinan. Asal kepada pembeli. Apabila kamu beli barang, mestilah ambil lisik yang asal. Jadi yang penjual tu akan ambil salinan. Okey? Bil tunai mesti ada dua salinan, asal dengan salinan. Asal mestilah pembeli. Salinan mestilah pembekal atau penjual. Lisik akan dikeluarkan oleh pembekal apabila tunai diterima. Penerima bayaran akan menandatangani lisik sebagai bukti bayaran telah diterima. Disediakan dalam dua salinan lisik rasmi, asal diserahkan kepada pembuat bayaran manakala lisik rasmi salinan disimpan oleh pembekal sendiri. Juga sama asal dan salinan. Kelihatan cek ialah disimpan oleh pembayar yang mengandungi butiran tarikh, nama penerima, tujuan pembayaran, baki, wang, bank dan email bayaran. Yang pertama, baki dalam akaun bank sebelum deposit. Cek ini dikeluarkan. Kedua, didepositkan ke akaun bank sebelum cek dikeluarkan. 3. Bagi terkini tambah email sebelum cek dikeluarkan. 4. Email cek yang dibayar. 5. Baki akhir wang di bank selepas cek ini dikeluarkan. Ke-6. Kod cek. Last ialah nombor cek. Voucher pembayaran. Dokumen dalaman yang dikeluarkan adalah untuk merekodkan pembayaran yang dibuat oleh perniagaan itu sendiri dengan perakaunan penerimaan bayaran.
Yang dulu tu membayar gaji pekerja, sewa premis kedai dan belanja lain. Tidak mempunyai dokumen akan menggunakan voucher pembayaran. Penerima bayaran perlu menandatangani voucher pembayaran sebagai bukti wang telah diterima dan memastikan amountnya adalah seperti yang direkodkan. Voucher ini hanya salinan sahaja. Voucher tunai lunci ialah juluan sebagai bukti bertulis bahawa pembelanjaan lunci telah dibuat. Belanja lunci menunjuk kepada pembayaran tunai dalam amount yang kecil. Contohnya, urusan pembayaran yang menggunakan voucher tunai lunci seperti tambah tes, memberi setan, memberi manggat pintu, beli minuman dan membayar langganan surat khabar akan difailkan oleh juluan lunci dan diperisat oleh ketua juluan untuk mengesahkan rekod dalam buku tunai lunci adalah betul. Slip daftar tunai pula ialah paling kerap dijumpai. Dikeluarkan daripada mesin daftar tunai seperti bukti pelanggan sudah membuat pembayaran. Digunakan di kedai makan, pasar raya, kedai buku dan kedai lunci sebagai bukti belangan. Perniagaan ini kebanyakan dilengkapi dengan sistem POS. POS dengan sendirinya akan menyimpan data jualan dalam komputer, maka slip daftar tunai tidak perlu dicetak salinannya. Slip bank atau slip deposit check, dokumen yang digunakan untuk mendepositkan tunai di tangan ke dalam akaun bank. Amount tunai yang ingin didepositkan, nama pemegang akaun dan nombor akaun perlu diisi dengan ceras dan tepat. Setiap bank mempunyai format slip bank yang berbeza tetapi maklumat yang perlu diisi adalah sama. Slip bank asal disimpan oleh pihak bank sendiri manakala slip bank salinan akan diserahkan kepada pendeposit. Slip pindahan wang digunakan untuk membuat pindahan wang kepada pihak ketiga sama ada dalam atau luar negara. Pengirim wang mengisi borang pindahan wang dan menyerahkan borang kepada pengawal bank. Pindahan wang ke luar negara akan dikenakan cek perkhidmatan. Slip transaksi perbankan elektronik, dokumen yang diperoleh apabila transaksi pembayaran dibuat dengan mesin ATM dan transaksi deposit dengan menggunakan mesin deposit cek atau mesin deposit tunai. Transaksi perbankan elektronik dilakukan secara layan diri oleh pengguna perkhidmatan ini. Selepas transaksi selesai, mesin akan mencetak slip transaksi perbankan elektronik sebagai bukti transaksi. Slip ini mengantungi maklumat penting seperti tarikh transaksi, amount, butiran nombor akaun dan paparan dokumen. Urus niaga atas niaga. Urus niaga atas talian. Ini adalah untuk online punya. Okey. Menyediakan platform perbankan atas talian untuk memudahkan pelanggan melakukan urusan perbankan dengan telefon pintar dan komputer. Contoh urusan yang boleh dilakukan adalah seperti memindahkan dana ke dalam akaun pihak ketiga, membayar bil atau kad kredit serta mengimbas baki tunai di bank. Jual beli secara atas talian semakin mendapat perhatian dalam kalangan pengguna di Malaysia. Contohnya tempahan tiket, kapal terbang dan jual beli barangan melalui laman jaman. Maklumat debit dekat buku tunai mestilah dekat kredit. Dia mesti lawan ya. Okey, kalau kredit, maklumat kredit iaitu debit. Okey, tengok dulu. Maklumat debit ialah dikeluarkan oleh pihak bank kepada pelanggan yang menyatakan bahawa akaun bank telah didebitkan. Okey, apabila akaun bank didebitkan tunai di bank, akaun pelanggan akan berkurang. Sebagai contoh, cek bank yang meliputi cek pemahuran kad ATM dan pembayaran atas arahan tetap pelanggan. Dekat kredit, maklumat debit adalah dikeluarkan oleh pihak bank kepada pelanggan yang mengatakan bahawa akaun bank telah dikreditkan. Apabila akaun dikreditkan, tunai di bank, akaun pelanggan akan bertambah. Contohnya pembayaran dividen dan pindahan kredit. Memo dikeluarkan oleh pemilik perniagaan untuk memaklumkan perniagaan tentang satu urus niaga yang tidak mempunyai dokumen sokongan. Contoh, ambilan, modal tambahan dan catatan pembukaan hanya disediakan dalam satu salinan sahaja. Okey? Tadi memo dengan juga yang satu lagi ialah satu salinan. Wait. List dua juga. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran satu salinan. Kan? Wait. List Kelantan chat. Voucher pembayaran. Yang penting tahu tu voucher pembayaran satu dengan juga. Okey. Memo mestilah satu salinan. Untuk mengelakkan risiko berlakunya penyelewengan, sesudah perniagaan hanya menurunkan kuasa kepada jawatan tertentu sahaja untuk mengeluarkan memo. Okey, invoice ialah dua salinan sebab ada asal dan salinan. Ada asal dengan salinan. Pembeli membeli barangan secara kredit. Invoice dihantar kepada pelanggan adalah untuk memaklumkan
tentang amount yang perlu dijelaskan. Syarat angkutan dibayar. Dalam invoice bermaksud kos pengangkutan barangan ditanggung oleh pembekal. Asal mestilah pembeli, salinan mestilah penjual. Nota debit untuk ialah pembeli bahagi, hutangnya telah bertambah. Digunakan semasa hutangnya tertinggal rekod dalam invoice. Pelanggan dikenakan cak tambahan kerana meminta menukarkan ganti barang. Faedah dikenakan atas pelanggan kerana lewat menjelaskan invoice. Jumlah dalam invoice terkurang nyata. Barang tambahan dikenakan kerana pelanggan tidak memulangkan bekas kosong. Disediakan dalam dua salinan. Mesti ada asal dan salinan. Sama juga asal pembeli, salinan pembekal. Nota kredit ialah baki hutangnya telah berkurang. Contohnya memulangkan barangan kerana salah jenama, rosak atau tidak sama model. Mengembalikan bekas kosong seperti ting dan kotak kepada pembekal. Kuantiti barangan yang diterima adalah kurang daripada kuantiti yang dipesan. Invoice pembeli terlebih nyata. Bil bayaran iaitu kadar bayaran, iaitu elektrik, air dan telefon. Folio pelanggan ialah mengenalkan perkhidmatan yang telah diberikan kepada pelanggan dan rekod pembayaran pelanggan. Sektor perkhidmatan seperti sektor penghotelan, perkhidmatan pos dan hunian hospital dan firma graman. Mesti dua salinan. Asal pelanggan, salinan pihak berkenaan. Urus niaga dalam dokumen dan dokumen sumber. Mestilah ada komponen jualan bersih, jualan tunai, penjual kepada pembeli. Jualan barang niaga secara kredit, salinan. Okey, pulangan barang niaga daripada pelanggan. Atau invoice terlebih cat, nota kredit. Invoice terkurang cat, nota debit. Komponen kos jualan mestilah ada belian. Belian tunai, penjual kepada pembeli. Apabila kamu beli barang, mestilah asal. Okey. Belian barang niaga secara kredit, invoice asal. Pulangan barangan kepada penjual, nota kredit. Invoice terkurang cat, nota debit. Kos berian, contoh angkutan masuk, nota debit juga. Kalau penerimaan, bayaran tunai, cek daripada NPT untuk menjelas invoice. Lisik rasmi salinan. Terima sewa komisen hasil raing. Lisik rasmi penerima kepada pembayar. Terima dividen pindahan kredit dibankan terus ke akaun perniagaan oleh pembayar. Maklumat kredit bank kepada penerima. Untuk komponen pembayaran ialah bayar sewa, gaji atau upah belanja lain yang tiada risik. Voucher pembayaran kerantan cek jika dibayar dengan cek. Okey. Komponen pembayaran untuk bayaran insurans kalau bayaran belanja lain yang ada risik daripada penerimaan, risik rasmi asal. Asalkan yang kamu keluar duit tu memanglah asal. Ya, kalau terima salinan. Lepas tu, aset bukan semasa pun juga. Asalkan kamu beli, semuanya dia asal. Asal. Kalau bawa masuk ABS, mestilah memo. Kalau ambilan, mestilah memo. Majority memo. Kontrak nggak mestilah ada tolak lah. Kalau dekat form 4, bab 5, mereka kawalan, asalkan ada nama kontrak, mestilah dua-dua account tu, mestilah tolak. Diskaun niaga ialah potongan harga senilai barangan yang diberikan oleh pembekal pada masa barang dibuat. Tujuan diskaun niaga diberikan adalah untuk menggalakkan pembelian secara pekal. Kerana semakin banyak barangan yang dibeli, semakin tinggi diskaun niaga yang dinikmati oleh pembeli. Kebiasaannya, diskaun niaga dinyatakan dalam invoice. Sesetengah pembekal memberikan diskaun niaga berdasarkan volume jualan barang. Ada juga pembekal yang memberikan diskaun niaga berdasarkan jumlah harga barangan. Diskaun tunai adalah potongan harga daripada harga invoice yang diberikan oleh pembekal. Diskaun tunai diberikan adalah untuk menggalakkan pembayaran invoice pada kadar segera. Semakin awal bayar invoice dibuat, semakin banyak jumlah diskaun tunai yang diterima mengikut terma syarat pembayaran. Contoh sini. Dokumen bukan sumber, ada penyataan akaun dan penyataan bank. Penyataan akaun ialah dikeluarkan oleh pembekal kepada pelanggan sebagai peringatan tentang jalan bayaran dan baki yang belum dijelaskan. Dalam penyataan akaun, nombor invoice yang masih tertunggal dinyatakan bersama-sama jumlah bakinya. Syarat pembayaran juga dinyatakan dengan jelas. Penyataan bank, penyataan bulanan yang mengenalkan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun. Maklumat yang terkandung dalam penyataan bank adalah seperti baki awal, senilai urus niaga yang akaun diterbitkan, senilai urus niaga yang akaun dikreditkan dan baki tunai di bank pada akhir tahun. Setelah menerima penyataan bank, peniaga perlu menyemat semua urus niaga dalam penyataan bank dengan catatan akaun bank dalam buku tunai. Baki akhir buku tunai adalah dengan baki akhir penyataan bank. Sekiranya baki akhir buku tunai tidak sama dengan baki akhir penyataan bank, maka baki-baki ini perlu diselaraskan dengan menyedia penyataan penyesuaian bank. Okey.